Dan lanjutan dari apa yang kami bawakan dalam perbincangan berkait dengan COVID-19 ini, 3 cabang PKP, remaja dan juga vaksin. Jadi bersama kami di studio pagi ini, terima kasih Dr. Muhammad Farid Azrai Muhar yang merupakan seorang pegawai perubatan Klinik Kesihatan Kuala Lumpur. Dalam situasi sekarang, frontliner kita juga memang bekerja full kapasiti yang sangat penuh dan dengan jumlah katil hospital. Jadi apa saja yang boleh dilakukan di luar hospital untuk mengekang penularan ini merupakan memerlukan komitmen dari semua pihak, doktor, ya. Dan dalam situasi ini, kalau tadi kita berbincang tentang kanak-kanak yang tidak boleh mendapat vaksin lagi, remaja juga ada lagi golongan umur yang tidak boleh mendapat vaksin. Pandangan doktor dalam situasi PKP ini, apa yang boleh dilakukan untuk melindungi mereka pula? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada tim RTM dan Selamat Pagi Malaysia yang sudi menjemput saya hari ini, insya-Allah, kerana kita akan bincangkan sedikit tentang PKP remaja dan vaksin lah, ya. Apabila kita mengatakan tentang vaksin yang sedang kita dapat sekarang ini, kan, sebenarnya ialah salah satu bentuk pencegahan, ya. Dan seperti soalan tadi berkaitan dengan golongan remaja, ya. Kita tahu waktu PKP ini, ya, remaja tidak dapat keluar daripada rumah dan sebagainya, dan mereka ini adalah dalam golongan usia di antara 10 hingga 19 tahun ataupun dalam adolescent, ya. Mereka tidak dapat keluar dan banyak masalah-masalah yang timbul, ya, disebabkan mereka tidak dapat keluar rumah dan sebagainya. Jadi ini merupakan suatu masalah di kalangan remaja itu sendirilah, ya. Jadi dalam waktu sekarang ini, vaksin ini kita mendahulukan golongan-golongan, ya, seperti fasa 1 pada frontliners, ya. Kemudian fasa kedua adalah golongan warga emas, ya, dan juga OKU, dan yang terbaru sekarang ini kita telah pun memasuki fasa yang ketiga, iaitu fasa golongan 18 tahun ke atas, ya. Bukannya kita tidak mahu memberikan vaksin, akan tetapi kita perlu memberikan vaksin secara bertahap lah, ya. Ada setengah individu ataupun masyarakat yang mengatakan kenapa saya lambat mendapat vaksin dan sebagainya. Kita kena faham bahawa vaksin di Malaysia ini datang dalam keadaan yang bertahap, ya. Dan ia perlu diagihkan dan melalui proses yang sangat kompleks lah, ya. Jadi sebab itu kerajaan bersama-sama dengan jawatan kuasa vaksin, ya, JKJAV, melakukan suatu bentuk fasa 1, 2, 3 untuk memastikan pemberian vaksin itu diberikan secara teratur, ya. Bukan kita tidak mahu berikan, tetapi kita tidak mahu berlakunya kesan-kesan ataupun kejadian seperti setengah negara di luar negara yang apabila mereka mengeluarkan memberi vaksin, berebut, berlaku suatu kerebutan orang awam untuk mendapatkan vaksin. Baik, ini adalah suatu penyakit yang menyerang sistem respiratory kita, dan walaupun merokok itu tabiatnya sudah dikurangkan dalam masyarakat kita, namun ia masih agak tinggi di kalangan mereka yang bergelar remaja. Bukan sahaja itu, ada juga yang masih mengamalkan vaping dengan mengata bahawa ia adalah suatu tabiat yang mungkin kurang berisiko berbanding merokok dan sebagainya. Mungkin ada tujuan-tujuan lain mereka gemar mengamalkan vaping ini. Jadi apakah kesan rokok dan vaping, walaupun mereka dalam usia remaja, katakan muda, tidak boleh dijangkiti dan tidak boleh mengalami keadaan kritikal ataupun penyakit teruk disebabkan oleh COVID, apakah kesan rokok dan vape terhadap remaja dalam keadaan sekarang? Baik, kalau kita nak cerita tentang rokok dan vape ni, pertama sekali saya lebih suka untuk memberitahu secara definisi apa itu rokok dan juga vape ni lebih lah, ya. Rokok ni kita biasa dengar lah, ya. Kita biasa tahu rokok ni sebagaimana definisinya adalah ia adalah sejenis tembakau, ya, si tembakau yang kemudiannya disaluti dengan sekeping kertas lah, ya, itu rokok.
Dan bagi sang perokok ini, si perokok dia akan menyalakan satu penghujung rokok itu nanti dan kemudian dia akan menghasilkan asap. Itu rokok. Satu lagi adalah vape, e-cigarettes. Banyak lagi nama-nama lain. Pot lah, ya, bagai-bagai nama yang diberikan oleh orang yang menghisap e-cigarette ini. Ia merupakan satu alat, ya, di mana alat ini apabila dihidupkan, ia akan memanaskan sejenis cair yang mengandungi nikotin. Nikotin, kemudian dia akan menghasilkan aerosol. Bukan saja nikotin, ada kandungan-kandungan lain. Betul. Tetapi kandungan-kandungan yang lain itu tidak banyak dibandingkan dengan nikotin itu sendiri. Baik, itu secara definisi dia. Sebelum kita pergi pada kesan dan sebagainya, saya nak bercerita sedikit tentang mekanisme seorang perokok maupun vape, seorang vaper lah, pengguna vape ini yang berlaku apabila mereka melakukan aktiviti merokok dan juga vaping. Secara ringkasnya, apabila mereka menghisap asap vape atau rokok ini 8 hingga 10 saat, satu dos nikotin ini akan masuk ke dalam badan dan terus ke bahagian otak. Ya? Dan apabila itu terjadi, sang perokok ataupun vapor ini akan merasa senang lah, ya, tenang, gembira, ataupun dalam bahasa lainnya saya boleh katakan high lah. Ya, kan? Seperti itu. 8 hingga 10 saat, sangat cepat. Ya. Dan mungkin pada perokok mengatakan, oh, ini benda yang seronok. Jadi ramai yang menjadikan alasan ini untuk mereka lari ataupun escape daripada masalah. Masalah. Ya, mereka mengurangkan stres, ada kata dan sebagainya. Tak ada kerja tak boleh isap rokok. Tak ada rokok tak boleh isap kerja. Tak isap rokok tak boleh kerja. Macam tu. Tapi sebenarnya keadaan ini adalah sementara sahaja. Maksudnya apabila benda ini berlaku, mereka akan merokok dan benda ini akan berterusan secara jangka masa yang panjang. Dan seterusnya, dipendekkan cerita, mereka akan mendapat satu, kita panggilkan negative effect. Dan kecanduan ataupun ketagihan akan berlaku. Ya. Dan kesan daripada kecanduan ataupun ketagihan inilah sebenarnya akan memberikan kesan kepada badan, terutamanya terhadap kesihatan, dari segi emosi, mental, kesihatan, ya, dan juga banyak lagi yang lain-lain. Dan jelaslah bahawa kesan-kesan negatif lebih banyak berbanding dengan kesan-kesan yang positif apabila kita kaitkan dengan rokok dan vape ini. Jadi vape pun sama, 8 hingga 10 saat selepas. Ya, lebih kurang begitu. Dos nikotin dalam rokok dan vape ada beza? Memang ada beza. Sebab berdasarkan kajian yang saya baca, kandungan nikotin di dalam rokok ini lebih tinggilah. Ada berbeza-beza nilai dan sebagainya, lebih tinggi. Kerana orang yang mengambil vape ini, nikotin dia tinggi, sebabkan mereka ingin mendapatkan kick tu. Jadi dia tambahkan dos. Dia tambah. Dan satu lagi yang ingin saya selitkan juga dalam vaping ini, sebenarnya kita risau sebenarnya, ya, sejak daripada vape ini popular di Malaysia, Kementerian Kesihatan sebenarnya risau akan satu hal berkaitan vaping adalah bukan saja nikotin yang ditambahkan. Ya, kita risau mereka pengguna vape ini menambahkan bahan-bahan yang terlarang di dalam vape. Sebab itu boleh saja di kemasan vape ataupun cairan itu dia hanya meletakkan angka ataupun nama vape, nikotin dan sebagainya. Kadang-kadang tidak meletak apa-apa pun di situ. Dan kita takut di dalam itu mengandungi lebih bukan saja nikotin dan benda-benda yang lain lagi. Sebab benda ini tidak dikawal selia dengan rapi sebenarnya. Sebab itu e-cigarette sebenarnya lebih berbahaya berbanding dengan rokok
Jadi itu sudah pasti membidas mereka yang mengatakan ini lagi okey daripada isap rokok nikotin. Doktor, ada dua aspek di sini. Satu, alangkah golongan dewasa ada pendapatan, sekalipun kita cakap, kita sering sarankan jangan merokok sebab pembaziran dari segi keuangan. Apatah lagi remaja yang belum lagi ada sumber pendapatan membelanjakan wang mereka sama ada rokok ataupun vape. Tadi visual yang dibawakan oleh pihak kementerian juga mengatakan 7 kali lebih jangkitan bagi mereka yang kuat merokok dan juga vaping ini. Jadi dari segi, selain dari segi keuangan, aspek risiko kesihatan juga. Sekiranya lagi awal seorang itu merokok ataupun vaping, lagi mudah kerosakan itu berlaku pada paru-paru mereka. Betul. Saya satukan sahajalah rokok dan vape ini sebagai suatu risiko yang tinggi. Betul, memang banyak kajian sebenarnya. Kalau kita ambil contoh bukan COVID-19 sekalipun, penyakit-penyakit kardiovaskular, penyakit-penyakit seperti kanser dan sebagainya, itu boleh membuatkan seseorang itu kesan rokok itu akan mengakibatkan hal-hal seperti itu. Ya, vape 7 kali kita lihat ini memang betul. Dan yang jelasnya, apabila asap itu dihasilkan daripada vape atau rokok, dia akan mengganggu pada peringkat awal, dan apabila diambil secara berterusan, ia bukan sahaja mengganggu, malah ia akan merosakkan sel paru-paru, sistem pernafasan kita secara umumnya, dan ia akan sebenarnya membuatkan seseorang perokok atau pengguna vape itu menghadapi komplikasi ataupun yang kita katakan itulah kesan, kalau kita nak kaitkan COVID-19, jangkitan COVID-19 dengan merokok ini tadi, akan lebih mudah mendapat keparahan ataupun severity of the illness lebih teruk berbanding dengan orang yang biasa. Jadi berapa ramaikah perokok yang terkesan hari ini, ataupun kita lombokkan sekali, pengguna vape dan perokok sekali, berapa ramai antara mereka yang terkesan akibat COVID-19 di pusat-pusat yang kita lihat? Kalau kita boleh kenal pasti jumlah bilangannya, sudah pasti kita dapat memberikan satu message kepada mereka yang sedang merokok, masih terus merokok, masih terus menggunakan vape, tentang bahayanya COVID-19 ini. Okey, mungkin saya tidak mempunyai data yang betul-betul orang kata apa kuatlah untuk diberikan di sini, tetapi berdasarkan pengalaman saya sendiri sebagai pegawai perubatan yang di mana sehingga sekarang ni saya bertugas di COVID Assessment Center ataupun CAC hampir setiap hari saya boleh katakan saya perlu merujuk membuat rujukan ke hospital ataupun di tempat-tempat kuarantin, terutama pada pesakit-pesakit yang golongan remaja ni, kalau kita nak kaitkan, yang mempunyai tabiat merokok. Setiap kali saya berhadapan dengan mereka, saya bertanyakan, soalan yang saya akan tanya pada orang yang muda ni adalah, isap rokok tak? Isap rokok tak? Oh ya, okey. Saya boleh katakan 8 hingga 9 golongan remaja yang saya jumpa semua merokok. Yes, dia active smoker. Dan bila saya tanya, dah berhenti merokok belum? Saya kata, saya baru berhenti. Bila saya sakit ni baru berhenti. Sudah terlambat. Ya, sangat. Memang sangat terlambat lah. Sangat terlambat. Jadi, mungkin tidak ada statistik data, tapi secara pengalaman saya sendiri, melihat golongan-golongan remaja kita yang leka di dalam zaman kita dah setahun setengah menghadapi pandemik ni, dan mereka tidak langsung mengindahkan nasihat-nasihat yang kita berikan, kita wawarkan di dalam televisyen dan sebagainya tentang bahayanya merokok. Dan memang kalau kita lihat di dalam laman sesawang Pertubuhan Kesihatan Dunia ataupun WHO, kita boleh cari kata kunci COVID-19 and smoking. Memang jelas di situ satu artikel, beberapa, saya bagi contoh kajian saintifik yang dilakukan di China, ada beberapa di situ, semua memang merumuskan, memberi kesimpulan bahawa ada yang mengatakan 2.4 kali ganda lebih mudah orang yang merokok dan mendapat COVID, mendapat komplikasi selepas itu. Jadi kita boleh baca semua itu, dan memang terbukti bahawa di dalam pandemik ini, apabila seorang itu merokok, risikonya sangatlah tinggi untuk mendapat komplikasi yang berat.
Remaja lelaki dan remaja wanita tidak ada pembagi semuanya terdedah kepada risiko yang sama sebab yalah kerosakan itu diberikan terus kepada enjin. Betul. Dalam situasi sekarang juga ada yang mengatakan tak apalah sekarang ada vaksin, tunggu berapa tahun, 18 tahun boleh dapat vaksin. Bagaimana pula mentaliti memindahkan accountability itu kepada satu medium yang lain pula tanpa mahu menghilangkan ataupun membuang tabiat merokok mereka bagi golongan yang akan dapat vaksin tidak lama lagi. Okey, maksudnya mereka ingin vaksin. Maknanya golongan remaja yang akan bila sampai masuk untuk dapat vaksin nanti mereka tak apalah saya isap rokok pun saya akan dapat vaksin juga lepas ni. Oh, tanggapan yang sebegitu ya. Baik. Seperti kita bincangkan tadi, rokok ni memang yang berbahaya dengan kesihatan. Dari segi kesihatan bukan sahaja daripada segi pernafasan paru-paru, ia juga dapat melemahkan sistem imun kekebalan tubuh kita. Sekiranya kita masih juga merokok dan dengan beranggapan kita akan dapat vaksin dan sebagainya, kita kena faham vaksin tu pun bukan 100% perlindungannya. Kita ada lagi persentase yang sangat kecil. Apabila kita sudah melengkapi dos vaksin tersebut pun kita masih juga akan dapat jangkitan COVID-19. Kita risau, mungkin belum ada kajian lagi. Cuma mungkin selepas ini orang yang merokok yang walaupun telah mendapat vaksin, mereka mungkin kita dapat ambil iktibar daripada kajian sebetulnya ini, mungkin mereka masih lagi boleh mendapat komplikasi. Kita tidak tahu seperti itu. Jadi tidak boleh beranggapan bahawa sekiranya saya akan dapat vaksin tapi masih juga nak mengamalkan merokok. Sebab kita belum tahu dan tetap juga seorang itu akan mendapat risiko komplikasi daripada jangkitan COVID-19 itu. Jadi selagi ada ruang untuk mengurangkan risiko, buatlah sebaik yang mungkin. Dan banyak faktor untuk anda berhenti merokok. Sebenarnya di luar sana, kalau anda ingin memohon untuk premium insurance sekalipun, ia akan meningkat sekiranya anda merupakan seorang perokok. Dan bukan sahaja kesan kesihatan, malah kesan kewangan juga boleh anda rasai sekiranya tercandu tadi dengan rokok dan vape. Maka anda akan terus terpaksa membeli bahan-bahan ini yang bukan sahaja mengeluarkan duit sekarang untuk membeli tapi keluar duit kemudian untuk mengubat. Jadi baik, terima kasih doktor kerana sedia bersama kami pagi ini dan ini juga pastinya peringatan dan juga perkongsian buat golongan remaja khasnya bagi yang masih lagi sukar untuk meninggalkan tabiat merokok. Ini bukan satu masa kalau mungkin kadang-kadang peer pressure ni ataupun tekanan daripada kawan-kawan ni tak boleh. Kalau malu kawan-kawan boleh cakap tak boleh sebab COVID. Jadi ini bukan satu masa yang sesuai untuk menghilangkan tabiat-tabiat selain pada jangan merokok, jangan makan benda yang bukan-bukan. Jadi masa untuk mengubah suai semula gaya hidup dan pemakanan dan tabiat-tabiat yang tidak sepatutnya dibuat untuk memastikan perlindungan diri itu dapat dicapai. Terima kasih doktor kerana bersama kami. Kita akan berehat seketika dan kita